Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 20 hari bulan 10 23 5 Rabiul Akhir 45, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab, nama kita ni, kita Islam adalah cara hidup. Jadi alhamdulillah, kitab ini telah diberi kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka ada nota, ada kitab, boleh catat, boleh tulis apa yang kita maklumkan ini, yang kita sampaikan ini. Insya-Allah kuliah ini hanya pagi Jumaat saja. Pagi-pagi yang lain kita akan teruskan pengajian kita dengan tafsir Al-Quran Al-Karim, yang sekarang ini kita sedang berada dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni panjang apa? Berapa puluh siri tak tahu. Yang penting kita belajar, kita menimba ilmu, cari ilmu sebanyak mungkin yang kita mampu kita cari. Yang kita tak mampu, Allah Ta'ala akan beri, insya-Allah beri pertolongan pada kita kalau kita ikhlas menuntut ilmu. Ikhlas menuntut ilmu. Tajuk yang kita tengok muka surat 23, muka surat 23, tajuk dia asas kemudahan dan keringanan dalam Islam. Dia panggil asasut taisir war rukhsah fil Islam. Mudah dan ringan. Ini nak banding dengan umat dulu, umat lain. Kita ni sangat ringan. Kalau umat dulu berat, dia panggil aghlal. Maka bila mari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, maka Allah Taala ringankan syariat ini. Kalau masih lagi ada orang kata tak mampu, kita kata ini dia yang ikut nafsu, bukan syariat itu yang keras, yang tak mampu dibuat. Allah Subhanahu wa taala bukan mahu menyusahkan hamba-Nya dengan perundangan syariat. Syariat yang ada ni syariat dia panggil. Kita belajar di awal dulu, syariat yang kita belajar ni nama apa dia? Nama dia Syariah Ar-Rabbaniyah. Syariat perundangan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Taala tidak turunkan perundangan ni untuk menyusahkan hamba Dia, tetapi untuk menguji hamba Dia, untuk diberi balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi siapa dia baik maka baik, siapa dia buruk maka dia buruk, celakalah dia, na'udzubillah. Tetapi syariat ini diturunkan kerana Allah mahu memberikan kemudahan, kebaikan dan manfaat untuk mereka. Itu tujuannya. Allah nak mudah, nak banding umat dulu, nak beri manfaat kepada kita. Tuhan nak tengok siapa di kalangan kamu yang betul-betul beriman, yang taat, maka dia layak untuk menerima apa? Menerima keampunan, menerima rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah beri manfaat untuk dunia kita, dunia jadi aman, di akhirat kita dapat syurga idaman. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan atau jalan hidup di dunia ini diasaskan di atas landasan kemudahan,
bukan kepayahan. At-taisir adamut ta'sir. Keringanan bukan keberatan. Dia kata al-yusru la al-usru. Tulis ikut Arab. Al-yusru la al-usru. Ini bahasa Arab ni menarik. Bahasa Arab ni bahasa yang paling comel sekali. Kerana bahasa Allah Ta'ala pilih turunnya Quran dengan bahasa Arab. Turun Quran dengan bahasa Arab, maka kita mengatakan bahasa Arab lah bahasa yang paling indah. Alhamdulillah. Terdapat banyak nas Al-Quran dan hadis yang menerangkan asas kemudahan dan keringanan dalam ajaran Islam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ulama selepas zaman mereka telah mengambil jalan yang bertepatan dengan ajaran syariat Islam. Perbincangan ini akan membincangkan 3 dimensi, 3 sudut. Yang pertama kita tengok at-taisir fil Quran. Kemudahan, keringanan yang Allah sebut dalam Quran secara ringkas. Bukan semua. Kalau semua sebuah kitab ni tajuk tu saja. 2, kemudahan dalam as-sunnah. At-taisir fis sunnah. 3, manhaj para sahabat dan golongan selepas mereka dalam beramal dengan keringanan. Manhajus sahabah fit taisir. 3, kita akan ambil satu persatu biiznillahi azza wa jalla. Tulis nombor 1, usul keringanan dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran agama ini mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan 30 atau 29, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah terhadap petunjuknya, bertakbir apabila selesai daripada berpuasa, dan terhadap petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Pelajar tanda ayat ini. Ayat 185 ni duduk di celah ayatus siyam. Duduk celah ayat-ayat puasa. Duduk di celah ayat-ayat puasa. Tengah bincang puasa, mari ayat ni. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kamu senang. Senang apa puasa lapar? Memang puasa tu lapar. Tak ada orang kata puasa tak lapar. Nah, sebab itulah budak-budak ayat lapar. Aku tahu dah mau puasa, sebab tu lapar. Kalau tu puasa kenyang pelik pula. Kena siasat pula kenapa kenyang ni. Tapi banyak keringanan yang Allah Ta'ala beri. Tak mampu nak puasa hari ni, boleh tangguh puasa lepas pada ni. Itu dia panggil keringanan. Ayat ini menerangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan dalam setiap perundangan yang disyariatkan ke atas hambanya mengandungi kemudahan, keringanan dan kelonggaran, rahmat dan mengelakkan kepayahan dan seumpamanya. Walaupun keseluruhan ayat ini, ayat di atas menjelaskan kelonggaran dalam bab puasa, tetapi pengertiannya tertakluk juga kepada perkara-perkara lain secara umum. Cuma ayat ni dia duduk celah ayat puasa sebab puasa ni masyaqqah. Puasa masyaqqah, susah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa ulama tafsir, mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mahu menyusahkan hamba-Nya dengan perundangan syariat, tetapi mahu memberi kemudahan, kebaikan dan manfaat untuk mereka. Inilah asal ataupun usul dalam agama yang dirujuk kepadanya perundangan yang lain. Daripada ayat inilah diambil kaedah al-masyaqqatu. Tulis pelajar. Pelajar-pelajar kita ni ngaji Arab. Tulis al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Maknanya
benda yang susah itu akan membawa kemudahan. Susah nak puasa tak boleh, tak mampu, boleh ambil keringanan, buka dulu, nanti sihat walafiat, qada balik. Musafir masyaqqah boleh jamak solat, boleh qasar solat, kita kata itu taisir. Dan firman Allah Ta'ala yang kedua, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya Allah nak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat dhaif, lemah. Sebab manusia lemah, lebih-lebih lagi kita orang Melayu ni lemah. Orang akhir zaman lah, tak kira lah Melayu ke orang putih ke, lemah belaka. Maka Allah Ta'ala beri keringanan. Surah An-Nisa ayat 28. Apa dia maksud dhaif di sini? Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu lemah. Mana apa maksud? Kelemahan yang dimaksudkan di sini ialah kelemahan manusia dalam menghadapi godaan syahwat. Manusia dengan syahwat lembek. Kerana ayat ini membincangkan kelonggaran yang diberikan oleh Allah untuk lelaki Muslim yang merdeka menikahi hamba perempuan yang beriman jika tidak mampu mengawini wanita yang merdeka. Zaman dulu lah. Ayat ini zaman dulu, zaman ada hamba. Mana orang laki-laki yang beriman, kalau dia tak mampu nak nikah dengan orang perempuan yang merdeka, dia dibenarkan untuk kahwin dengan wanita hamba, tapi risiko dia anak dia jadi hamba kepada toke wanita tu. Sebab itulah kata jadi bahaya. Jadi kalau sebab anak dia tu. Tapi oleh kerana darurat, nafsu dia tak boleh nak kontrol, dia nak bini juga, benda tu halal, tapi risiko kepada kesan anak esok. Dalam hal ini para ulama tafsir berpendapat bahawa apa yang dikehendaki daripada ayat ini ialah maksud keringanan dalam syariat secara umum. Kita jangan ambil cerita ayat tu je secara umum, secara globalnya, dan menyeluruh. Oleh hal ini berikutan kelemahan manusia dalam menghadapi dugaan dan cabaran hidup. Kita ni sekali diduga, sekali itulah kita nak tahu kita ni lulus ke tak lulus. Sekali diuji baru kita tahu. Belum diuji kita tak tahu. Kita ingat kita molek, kita ingat kita hebat, kita ingat macam-macam. Pam, Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan, baru kita nampak di mana hujung jalan. Syukur ataupun kufur nikmat. Gembira dengan kemenangan, mengenangi kawan-kawan seperjuangan, ataupun kita hentam mereka, kita zalimi mereka, kita sekat mereka, barulah kita kena, oh, aku berkawan bertahun-tahun dengan dia ni. Nah, sekarang ni bila dia dapat nikmat berkuasa, kita tengok di mana hala tuju dia nak bawa. Sama. Apa juga dengan orang yang diuji dengan kesusahan, sabar ke tak sabar? Ini Allah Ta'ala. Mana manusia ni lemah dalam menghadapi cabaran hidup, maka Allah SWT memberikan keringanan, rahmat, kemudahan serta membuang kesusahan dan mengelak kemudaratan. Pernyataan ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, janji Allah apabila diminta oleh kita, iaitulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah 286. Ayat ini tanda ni pelajar. Ayat ni la yukallifullahu nafsan ni dia masuk dalam banyak bab. Dalam bab solat, qiyam, berdiri, rukun. Kalau tak mampu, boleh duduk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang pergi haji, melontar wajib. Kalau tak mampu, wakil. Boleh wakil. Upah orang, boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ayat la yukallifullah ni dia masuk dalam banyak bab. Dalam bab keringanan, kelonggaran, rukhsah, duduk di bawah ayat la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Kita kata alhamdulillah. Kalau tak ada ayat ini, benar kita. Semua benda kena buat. Gerak ke tak gerak, mampu tak mampu, sihat ke sakit, jalan. Dengan ada ayat ini, Allah Ta'ala beri pada kita kelonggaran yang besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membebankan seorang hamba itu di luar batas kemampuannya dalam menghadapi sesuatu kewajipan sehingga melampaui tenaga dan kudratnya lebih daripada kemampuan. Kata di kaedah fiqh, adamut taklif ma la yutaq. Adamut taklif fi ma la yutaq. Tidak ada taklif, keberatan syarak di dalam perkara yang kita tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana taklif, kalau Tuhan paksa juga kita buat walaupun tak mampu, itu nama dia syariat yang berat, syariat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Allahu Akbar. Jadi di antara isi kandungan forum semalam, iaitulah tentang ada sebahagian daripada masyarakat, anak-anak orang Islam ni, tak kira lah dia artis ke, dia retis ke, dia orang biasa ke, dia mula solat, lepas tu lama tak solat. Hak perempuan pula, dia mula bertudung, lama-lama dia tak mau tudung, sebab tudung ni dia jadi hipokrit, munafik, sebab dia tudung tidak ikhlas. Ikhlas tu masalah hati, masalah awak dengan Tuhan. Tapi bertudung itu syariat yang mesti dipatuhi, berbeza. Maka kata-kata yang buruk ini memberi kesan yang buruk pada masyarakat. Saya tak mau hipokrit, dan saya tak nak tudung, tak tudunglah. Saya nak ikut ikut diri saya sendiri, tak mau ikut orang. Kita kata bukan. Kita ni ada diri kita, tapi kita kena ikut syariat, jangan ikut syaitan. Siapa dia bertudung, dia buka balik kerana konon-konon nak ikut diri, kita kata salah. Yang sebenarnya dia ikut syaitan, bukan ikut diri. Syaitan suruh buka aurat. Jadi jangan guna ayat ni, la yukalliful ala. Kalau dia pakar tu siapa mereka meletup kepala dia, naik jadi ubah, jadi macam kepala hatu pari. Ni pakar kau comel ada. Tapi syaitan mai tala'ubu syaitan bi uqulin nas, permainan syaitan dengan akal manusia. Menariklah, banyak kita nasihat juga. Kita beri nasihat kepada orang-orang yang dah berpaling ke jalan yang baik ni, supaya jangan gopoh. Setengah masyarakat ni bila artis berpaling, dia panggil pergi masjid, penceramah pula, lebih pada ustaz pula dia bercakap. Kita kata sabar dulu, pergi belajar, menuntut ilmu, ngaji. Lepas tu kalau orang tanya pengalaman, motivasi ke budak-budak muda, macam mana awak bertaubat, elok. Tapi ingat, jangan buka rahsia dosa awak yang lepas, dosa-dosa fahisyah, dosa yang keji. Kalau kata dosa isap okok, molek ikut gaya. Aku dulu perokok tegar, boleh je taubat. Kalau mu sakat 4-5 batas sehari tak boleh taubat, lemah lagu tu. Ni duk isap wik lah, isap apa benda, semua tu taik syaitan belakang tu. Mula ayah ni, mula tuan guru kita panggil orang isap okok ni, orang yang makan taik sembelit iblis, nama dia. Bagian dia. Dia panggil mungkin taik sembelit. Taik sembelit iblis ni, orang isap okok tu makan taik iblis. Masuk juga taik tak sembeliknya isap wik, dia panggil. Pelajar-pelajar kita jangan dekati makanan syaitan. Siapa dia ada, itu makna dia telah menelan dalam perut dia makanan syaitan, wal-iyazubillah. Mari kita berpindah kepada baik. Sesungguhnya tiada yang sulit maupun berat dalam Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyesuaikannya dengan daya kemampuan manusia. Tengok, bila kita tengok 2-3 ayat ini, kita nampak syariat Islam ni syariat yang mampu diikuti. Siapa kata tak mampu? Cuma kadang-kadang kita tak perjelaskan kepada orang-orang yang nak baikan. Kita bagi tahu, SOP kena bagi tahu. Contohnya bila ada orang masuk Islam, orang bukan Islam, di antara perkara yang kita kena ajar, puan, kalau dia tu budak muda lagi, adik, tak tutup aurat ni wajib dalam Islam. Tutup aurat, bagi tanya batasan aurat setakat mana. Ni pagi ni pakai tudung, petang kali terlepas tudung pula dah. Ambil gambar itu lelaki sengih-sengih duk suat kek. Apa benda lagu ni? Sebab bukan salah dia mu'allafah, baru masuk Islam. Yang salahnya kita pendakwah.
terlalu nak bertaisir sampai mereka tak ada pelunggu, kata orang amplak, cabut skru. Ini bahaya. Hati-hati. Ana lama dah bincang tajuk taisir. Tajuk rukhsah ni lama. Ni makalah yang kita tulis ni dalam kitab kita yang kita bincang ni. Makalah ini ana tulis fikrah ini tahun 2000, sekitar 2008, 2009 atau 2010. Mana sudah berapa belas tahun dah. Lah ni 23 dah. Lama, 10 tahun lebih. Sebab kita tengok kawan-kawan kita ni, sebahagian pendakwah terlalu taisir. Ambil jalan mudah sangat. Tak apalah, tak untuk aurat lagi. Dia kalau masuk Islam, kita tak ajar awal-awal tentang aurat, dia kata okey lah. Tak apa, tak untuk aurat, asal ke solat. Betul tak? Lebih-lebih lagi, kalau yang tak untuk aurat itu orang yang berautoriti, yang ada kedudukan dalam masyarakat, sebahagian daripadanya ada kedudukan dalam jawatan agama. Ini lagi dahsyat. Kita ketua bahagian agama, tapi isteri tak tutup aurat. Macam mana orang nak tengok agama kita ni wajib tutup aurat? Maka nak ambil taisir, ada SOP dia, ada dawabit dia, ada syarat dia. Bukan semua benda boleh dipermudahkan. Ada benda yang diperketatkan, dan ada perkara kita boleh tadarruj, tapi beri kepahaman yang jelas. Bila tak bagi kepahaman, orang bukan Islam kata oh beres ya, saya tak tutup aurat pun tu. Hak Islam dah lama tu. Perawat besar dalam jawatan agama pun tak tutup aurat, kita kata sukar bagi kita. Jadi malulah kita kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi orang yang ada jawatan menjaga agama dalam mana-mana agensi. Maka kalaulah dia pun tak boleh jaga bini untuk tutup aurat, bagaimana dia nak jaga yang lebih besar lagi dalam syariat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia, selamatkan kita di akhirat. Baik, mari pelajar, kita berpindah ke yang kedua. Asas yang kedua, usul kekeringanan dalam sunnah. Tadi kita ambil 3 ayat Quran. Ini dalam sunnah ni kita ambil beberapa contoh yang lain. Jangan bimbang. Ayat tajuk kita ni ringan-ringan je. Kita nama kitab pun taisir, tajuk yang kita nak bincang pun taisir, ringan juga. Firmanullah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaummu sendiri. Ya, apa ini? Allah ayat Quran turun pada Quraisy. Nabi kita dari keturunan Quraisy. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Nabi kita ni prihatin sangat kepada kaum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah 128. Wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda dan orang mukmin yang bersama-samanya mengambil manhaj dan pendekatan yang mudah dan ringan. Pendekatan yang mudah dan ringan. Hal ini demikian bagi membetulkan salah faham dalam kalangan orang muslim dan sebagai pembimbing mereka apabila berlaku kepincangan dan penyelewengan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pendekatan ini sebagai satu ajaran untuk dijadikan panduan buat umatnya, dan baginda sallallahu sendiri telah merealisasi, yakni mengamalkannya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pelbagai teladan yang menunjukkan keringanan ini. Ia terbagi pada 3 kategori. Tengok dalam sunnah kita bagi 3. Yang pertama, hadis yang menunjukkan ketinggian agama Islam dan keringanannya. Agama tinggi tapi uslub dia taisir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in min ad-duljati. Artinya ad-dinu yusrun, agama itu sangatlah mudah, asas dia mudah.
Sesiapa yang menjadikan agama sebagai satu bebanan yang berat, yang menyusahkan, dia tidak akan dapat mengamalkannya. Nak amal mana? Berat. Maka janganlah kamu melampau. Cubalah untuk melakukannya dengan sempurna dan bergembiralah dengan khabar balasan pahala serta memohon pertolongan kepada Allah dengan ibadat pada waktu pagi, petang dan sebahagian dari malam. Maknanya 5 waktu solat kena jaga. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Maknanya Nabi sendiri SAW mengambil pendekatan yang mudah. Hadis yang kedua dalam kategori yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisaruhuma ma lam yakun isma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberi dalam kehidupan sehariannya, tidaklah Rasulullah sallallahu dalam kehidupan sehariannya ketika harus menentukan antara sesuatu hal, mana dua keadaan berat ringan, maka baginda akan memilih salah satu yang lebih mudah selagi tidak menjadi dosa. Mana hak ni payah, hak ni mudah, Nabi ambil hak mudah, supaya umat ini mampu melakukannya. Tapi jangan mempermudahkan lain tu, jangan mempermudahkan lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annita walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengutuskan aku untuk menyusahkan atau membawa kesusahan, tetapi aku diutus sebagai pembimbing yang memudahkan segala urusan. Nabi kata aku ni bukan mu'annit mana susah, menyusahkan orang. Kita kadang-kadang lagu itulah keadaan, benda mudah nak susah. Orang sakit boleh je sapu atas balutan, tak boleh kena buka cucu air atas tu, buruklah luka kawan tu. Itu dia panggil taisir, taksir. Dalam hadis satu kisah, tulis kisah ni baru faham maksud hadis. Sahabat ni dia pergi perang, seorang-seorang pada mereka pecah kepala dia kena bantu pecah. Jadi sahabat Nabi tak ada. Mereka duduk bincang, macam mana dia ni? Kebetulan malam tu dia bermimpi basah, junub, kena mandi hadas besar. Ada orang kata tak payah, tayamum lah, ganti pada mandi sebab kepala dia pecah, kalau kena air mati. Ada yang kata tak boleh sebab dia junub, kena mandi. Siru air atas kepala, masuk air dalam kepala, pecah, mati. Salah, sudah. Balik pergi report ke Nabi SAW. Nabi kata qatalahumullah. Orang yang suruh dia mandi semalam telah membunuh dia, Allah Ta'ala akan ambil tindakan kepada orang ni. Nabi kita marah. Sebabnya boleh je dengan tayamum, ganti. Itu dia panggil tak ada fiqh. Orang yang boleh, orang tak boleh guna, kita paksa juga sampai mati, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia panggil taisir at-ta'sir. Ada orang ni keras, tak boleh, keras, tak boleh. Sama juga isu masalah jamak solat, masalah qasar. Kadang-kadang orang tu payah sekali. Ada orang fatwa, kita dengarlah seorang ustaz ni, backing dia kata oleh kerana kita duduk negeri Kelantan, kalau kita nak musafir, nak jamak solat, kita kena pergi ke Merapuh, Pahang tu, baru boleh musafir, sebab kena keluar daripada balat tu negeri. Kata kerah fatwa tu ayah ni. Sedangkan dalam kitab kata al-balad, mana qaryah dia tu, keluar daripada daerah kita boleh maya. Kita duduk Sungai Durian ni, kita keluar pergi ke masuk Jalan Pehi tu, masuk waktu boleh solat situ. Dia kata dok tu Merapuh 3 jam lagi baru boleh solat, 2 jam lagi. Kita kata ini taksir, maka bukan taisir. Tapi jangan terlalu mudah. Tak apalah, oleh kerana kita musafir, mayahlah di rumah jamak. Dia tak mula musafir lagi, macam mana awak solat dah. Itu pun satu penyakit juga. Saya jamak lah ustaz hari ni sebab kenduri anak siapa jamak? Apa dia? Tak kira lah, tak boleh berhenti 3 minit semaya zuhur, 3 minit semaya asar.
Tetamu hok mari pasal dah molek baru duk cari tempat kerusi duduk, sudah dah mayat. Itu dia panggil terlalu bermudah-mudah dengan agama pun salah, menyusahkan agama juga salah. Banyak lagi contoh tapi memadailah cerita ni. Kategori yang kedua, hadis yang menunjukkan kebimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berlaku kesukaran terhadap umatnya. Nabi kita bimbang. Kalau diturunkan syariat, umat dia jadi susah. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqumu fis salah uridu an utawwila fiha." Ila akhir hadis. Kita nak ringkas masa, kita ambil matan sikit, kita sebut terjemahan. Artinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqumu fis salah." Aku nak mendirikan solat jemaah, dan aku nak panjangkan bacaan dia. Nabi kata aku nak semaya ni, aku nak panjang bacaan. Boleh jadi setengah juzuk ke. Namun saya terdengar suara tangisan anak kecil. Di belakang ada makcik, ibu bawa baby mari masjid. Nabi dengar. Oleh demikian saya pun segera menyudahkannya kerana tidak mahu menyusahkan ibu dia. Subhanallah. Selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tengok Nabi. Dia memang dia solat tu dia nak panjang. Tapi dengar ibu belakang tu anak duk yang menangis, Nabi pun pendekkan solat. Mana hak setengah juz tadi dengar. Ni enggak dua muka mungkin. Sebab dia kata aku takut ibu susah hati dan orang sebelah ibu itu pula sakit hati. Tu dia tu. Nabi kita bimbang, ibu susah hati sebab anak dia menangis. Kawan-kawan sebelah dia pula sakit hati, serabut ke budak duk teriak. Allah, dah tahu dah ada anak kecil. Tak usah duk mari masjid lah. Ini pun penyakit masyarakat kita. Allah, dia tak boleh toleransi dalam bab-bab begini ni. Buat mari budak. Habis mak dia nak solat juga. Mak dia nak dengar tazkirah juga. Kalau tak mari masjid tak dengar. Zaman dululah, zaman ni tak mari masjid, kita ada live, boleh lagi dengar tak? Jadi kena pandai-pandai lah. Baik. Hadzal hadis rawahul Bukhari Muslim. Hadis yang kedua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan riwayat, katanya pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan tenang dan gembira. Nabi pergi keluar rumah tu senyum ya. Orang panggil happy. Tiba-tiba baginda pulang dalam keadaan muram dan duka cita. Dia balik rumah nampak lain macam yang muka. Orang lain muka orang happy ceria, muka orang tak happy ni dia jadi macam nampak stres. Baginda bersabda, "Inni dakhaltul Ka'bata wadidtu anni lam akun fa'altu." Allahu akbar. Nabi SAW kata, aku pergi masjid tadi, aku masuk dalam Kaabah, solat dalam Kaabah. Kemudian saat aku berharap kalau aku tak melakukannya, inni akhafu an akuna at'abtu ummati min ba'di. Hal demikian kerana saya takut umat saya selepas ini akan menjadi cuba mengikuti perbuatan saya itu dan menyusahkan mereka. Betul sungguhlah. Kita pergi Mekah nak masuklah Kaabah, bukan Nabi masuk kan. Tapi nak masuk tak boleh, pergi dekat itu pun tak boleh. Tapi alhamdulillah Allah Taala buka separuh daripada Kaabah untuk kita, nama dia Hijr Ismail. Hijr Ismail itu Kaabah. Boleh masuk dalam itu. Maknanya masuk dalam Kaabah. Kalau kita masuk dalam Hijr Ismail, kita boleh declare, alhamdulillah hari ni aku solat dalam Kaabah. Orang celik mata, awak VIP ke? No, saya VOP. Kita ni ada dua. Satu dia panggil VIP, orang besar-besar, hak diri dia, orang dia polis. Satu lagi VOP, hak berjalan kecah, naik kereta tolak, itu VOP nama dia. Kenapa VOP? VOP ni mana orang tua lah. Orang tua perlu pada penjagaan khas. Maknanya Nabi masuk Kaabah dia rasa susah hati. Takut apa? Takut lepas pada ni umat aku tak boleh masuk Kaabah, duka cita lah, sedih. Saya balik haji, tak tahulah mabrur ke tidak haji saya ni. Kenapa tak masuk dalam Kaabah? Nabi kita bimbang, salah faham. Jadi kalau siapa mampu masuk dalam Hijr Ismail, itu dalam Kaabah. Musim sekarang musim orang ramai payahlah nak masuk. Tapi insya-Allah kena usaha lagi dekat-dekat Kaabahnya boleh masuk lah tu. Hadis yang ketiga dalam kategori ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aqra. Tu dia, Aqra, nama Aqran. Aqra, alif qa ra ain. Aqra bin Habis. Bukan habis n itu habisun, ha alif ba sin, habis. Tentang berapakah bilangan haji yang wajib ditunaikan? Adakah mesti lakukan setiap tahun atau hanya cukup sekali seumur hidup? Nabi kita SAW, Nabi beritahu, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah Ta'ala perintahkan kamu mengerjakan haji, pakat pergi haji belaka. Bangun si sahabat tadi, nama dia Aqra bin Habis, dia kata, afi kulli amin ya Rasulullah, setiap tahun kau kena pergi haji. Mekoh muka Nabi, berubah muka Nabi SAW. Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat, kalau aku kata ya, wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, tak akan mampu kamu nak pergi. Maka Nabi marah. Nabi kata, da'uni ma taraktukum, mu jangan tanya ke aku tak bagi tahu. Binasa umat dulu terlalu banyak bertanya kepada Nabi mereka, dan banyak ikhtilaf dengan Nabi. Maka Nabi kita marah. Maka Nabi kita bersabda, bal marratan wahidah faman zada fahuwa tatawwu. Nabi kata haji itu hanya wajib sekali, siapa dia pergi 3 kali itu sunat. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Hadis rawah Abu Daud dan Nasa'i, sanad dia sahih. Yang ketiga, kategori yang ketiga hadis yang menganjurkan beramal dengan keringanan dan melarang daripada sifat terlalu keras, dipanggil syadid dan melampau. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan menyusahkan. Mudah, jangan menyusah. Sampaikan khabar gembira serta jangan membuatkan manusia lari daripada agama. Rawahul Bukhari. Contohnya, kita ni orang baru masuk Islam, orang asli ke orang apa, dia kata, cik, saya masuk Islam dah, apa yang saya kena buat? Kita kata, kita belajarlah pelan-pelan, kita belajar solat, belajar wuduk, belajar solat, belajar ni. Jangan pula masuk Islam, ya, besok saya bawa awak pergi potong kepala. Agak-agak mana asli? Tunggu ke lari? Lari ya. Takut cik. Ada. Jangan suruh potong dulu. Ajar solat dulu, ajar ni. Nanti dia dah faham. Sikit-sikit kita. Dalam Islam ni, kalau kita laki-laki ni kena potong kepala, baru dia faham. Ni potong dulu, pergi cari esok, tak ada dah. Lagi sak perak dah, kata orang takut. Jangan letak benda yang menyebabkan orang lari. Dan riwayat daripada Anas, tengok ni. Ketika Nabi, ni hadis yang kedua tu, hadis nombor 2. Ketika Nabi SAW sedang menunaikan ibadat haji, Rasulullah dapati seorang sahabatnya kelihatan sangat penat dan lemah. Nampak pelik pocik ni, kenapa? Kemudian baginda SAW bertanya, mengapa? Nabi ni, dia ketua, dia akan tanya siasat. Orang ni kenapa? Baginda Nabi tanya kenapa? Ternyata menurut cerita sahabat yang lain, beliau bernazar akan menunaikan haji dengan berjalan kaki dari Madinah ke Mekah. Masya Allah, dia bernazar nak berjalan kaki dari Madinah pergi Mekah, jalan kaki, tak mau naik kenderaan. Siapa mereka lembek atau tengah jalan lagi lembek, lantas Nabi kita bersabda, innallaha an ta'zibi hadza nafsahu la ghani wa amarahu an yarkab. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan, tidak mengira ibadat tindakan penyiasaan diri seperti ini yang dilakukan oleh orang itu. Nabi kata, suruh dia naik kenderaan. Apa untuk seksa ke diri negeri ni? Ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau setakat nak berjalan lagi Putrajaya, kalau benar bola, tak salah, bagi tiket bah naik pergi Putrajaya, dah pergi minum kopi esok, balik bagi tiket bah balik pula. Jalan kaki tak ada faedah. Alah lah. Tapi kita ni bangga berjalan kaki. Macam-macam karut masyarakat ni. Berjalan kaki lah, nak kepala watak lah, hok gila lagi. Nak dengar? Kalau boleh sikit-sikit, aku nak telanjang. Ni gila punya orang. Mana ada orang tak gila telanjang daripada orang? Ada? Dia dua ya orang telanjang daripada orang. Sama ada orang gila atau budak-budak.
Budak-budak hak kecil ni kan. Dia dah kecil, dia bukan seluar aset tu ya. Dah. Yang kedua orang gila. Itu ya ada. Hak lain tak. Ha. Jangan jangan. Tapi kak viral. Baik, satu lagi contoh. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dalam satu perjalanan musafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat dikerumuni manusia dan mereka memberinya teduhan. Tengok orang ni nampak letih, orang duduk tudung dia. Nabi bertanya, kenapa ni? Para sahabat memberitahu orang itu sedang berpuasa. Dia puasa Rasulullah. Kita musafir jalan kaki ni bukan macam lo ni, naik bah, naik kereta ada aircon. Tak, dia puasa. Nabi kata, laisa minal bir antasumu fis safar. Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam musafir yang jauh yang menyusahkan. Bukan. Laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan satu kebajikan kalau kita puasa dalam keadaan kita musafir, kalau penat. Tapi kalau kita musafir dengan kereta, aircon, sejuk macam duduk lepeti, naik kapal terbang, tak bolehlah. Tapi kalau kita pemandu yang menyebabkan kita mengantuk, boleh aksiden, boleh langgar pokok, makan, minum kopi. Walaupun di bulan Ramadan dibenarkan untuk jaga keselamatan. Nanti lepas pada hari raya esok qada balik, dibenarkan. Hadis hadis rawah Muslim. Justifikasinya, dalam situasi di atas terdapat kelonggaran untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang bermusafir serta mengqadanya semula bagi puasa wajib. Tamaklah. Tulis. Yang ketiga, manhaj para sahabat dan golongan selepas daripada sahabat, nama dia tabi'in, dalam beramal dengan rukhsah keringanan. Ini menarik. Buku kita ni alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis qabul indan nas dan diterima oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan kepada ummah biiznillahi azza wa jalla. Manhaj yang ketiga, manhaj sahabat, selain dari dalil-dalil yang terdapat dalam Quran dan Sunnah serta amalan kehidupan Rasulullah SAW sendiri, kita juga boleh melihat contoh daripada amalan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Tulis cerita nombor satu, kena letak nombor baru nampak. Cerita pertama daripada Yahya bin Abdul Rahman bin Hatib. Pada suatu ketika Sayyidina Umar keluar bersama satu rombongan penunggang yang disertai juga oleh Amr bin Al-As. Panglima dia Amr bin Al-As, naik kenderaan. Apabila mereka tiba di sebuah kolam air, tengah pada pasir ni ada kolam air situ. Tempat orang minum, tempat orang berehat. Amru, ketua panglima, tanya pemilik kolam, tuan kolam, adakah kolam ini didatangi oleh binatang buas? Binatang-binatang buah, mari dok minum air dari kolam ni. Sebab binatang buah ni biasa dia makan bangkai, mulut dia tu berdarah. Dia takut kalau mari makan dalam kolam, minum kolam ni, takut ada air darah mengalir kot ni. Bila Sayyidina Umar dengar, Umar kata apa? Ya sahibal haud la tukhbirna fa inna naridu ala siba wa taridu alaina. Nabi kata, penjaga kolam, jangan cerita kepada kami. Apa mari tanya benda lagu ni? Sesungguhnya kita mari minum air sini, bekas hayawan tadi, dan mereka juga mari minum lepas kita tak ada, bekas kita. Kita gile-gile bekas minum. Ini dia panggil. Maknanya Umar tutup pintu was-was. Kalau duduk kaji macam ni, tengah pada pasir ni bukannya banyak sumber air. Kalau tak ambil air ni, minum air mana? Jadi ini dipanggil ta'annud, kerah sangat. Baru ni, ni cerita sungguh ni. Ada kawan mari sini, mari pondok kita. Kita kata mari, kawasan kita ni dia panggil zon nasi kerabu. So nasi kerabu ni. Kita kata kita nak jamu awak nasi kerabu pagi ni. Mu nak makan ayam ke daging ke ikan? 3 jenis ada. Dia kata ayam saya tak makan. Kenapa pula tak makan? Gata ke cimani ke apa pula? Dia kata tak, saya akan makan ayam ni kalau saya tengok siapa dia sembelih. Kata warak lah tu. Dia panggil warak. Lepas tu daging makan.
Kita tahulah kedai-kedai ayam nasi daging kabu bakar ni, kedai mana pun, restoran-restoran kebanyakan daging import. Hak mari daripada India, mari daripada luar-luar negeri. Mungkin tengok India sembelih. Tak tahu. Hak ni hak sembelih ayam kapu aku ni, aku kenal dia ni Pak Haji Pulan. Tak si makan. Dia makan hak daging import mari, tak tahu negara mana, percaya kepada cok logo halal. Logo halal boleh buat. Itu dia panggil ta'annud. Ta'annud. Satu masa dulu nak dengar cerita, boleh jadi orang kalau kena ingat. Bila dia buka cawangan jual ayam organik di Guci ni, dia pergi ceramah masjid besar, ceramah masjid ni. Tuan-tuan jangan makan ayam hak kita ada ni. Ayam ni kena injek, kena cocok makan dedok begini. Padarlah dia ni weh. Orang repot kita sudah kata tak makan ayam dah kita. Kita pergi kedai dia bawa ke kedai ayam organik kan. Aku nak buat kenduri, nak 100 ekor ayam. Tak ada ustaz. Ayam kedai kita ni 20 ekor sekali sampai. Kata yang mu ceramah habis masjid lagi, duduk was-was habis orang tu kenapa? Ini dia panggil ta'annud. Dia panggil keras, dia tidak bertempat. Nah, kalau kita pasti dah benda tu haram 100%, kita cerita pada orang. Ni kerana kita nak jual ayam organik, di kondek habis ayam orang. Ayam makan dedok ni masalah pada kita. Jangan. Mari kita ambil contoh satu lagi. Tulis kisah nombor 2. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang berjalan bersama sahabat dia. Tiba-tiba ada sesuatu daripada saluran air terjatuh ke atas mereka. Biasa kan, zaman dulu kita jalan celah lorong sempit, jadi bucu atas ni ada saluran air keluar, titik atas kepala. Sahabat itu pun bertanya, sahabat sekali yang Sayyidina Umar tanya, wahai tuan rumah, air hok titik ni air kotor ke, air najis ke, air molek? Kalau air tangki tak najis. Tak, kalau air mau basuh air kecil anak najis. Umar berkata, wahai tuan rumah, tidak perlu kamu beritahu kami, jangan cerita. Umar pakai jalan lagi. Kita cek bang lah, kalau bau haci, bau busung, yalah, ni tak bau apa-apa. Hidup siasat apa ni? Zaman kita ini paling mudah sekali, kita nak bersaka baik, tu air ikon. Air ikon kata tidak tahu kata. Tapi kalau air kecil budak, bau lain. Wallahu a'lam. Ini semua ni fiqh taisir. Umayyah bin Ishaq berkata, jika kamu perhatikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan dapati golongan yang lebih ramai mengamalkan sifat yang mudah dan meninggalkan amalan yang berat. Rawahu ad-Darimi, sanad dia baik. Hak jadi masalah pada kita hari ni was-was. Bila was-was, ayuhlah nak makan susah, nak semaya apa susah. Ni dia apa ni, air pahit kita ni, air pahit kerajaan ni ada klorin tak? Bang sikit-sikit. Dia kira klorin ni telah mengubah perjalanan air tak sah. Satu negeri 99% semuanya guna air kaja, jarang-jarang guna air boring dengan air telaga, maka tak sah belakang maya kata dunia ni. Punyalah haru ke tak haru? Haru lah tu, menyusahkan. Bila timbul isu perkahwinan, ada pula hok ngajar Quran, ngajar tajwid, nak masuk campur juga kita pun. Kita ngajar Quran lah, ngajar tajwid. Tuan-tuan tok email siapa dia akad nikah, aku nikahkan baru sah. Kalau kata aku nikah kamu, kalau nikah itu jadi ha belakang tak sah. Hak ni pun haru biru juga ni. Suka sangatlah mentaka dia jadi tok email agak nak menyusah orang. Jangan. Kita rasa kena tegur juga nya. Setengah tok email ni tunjuk kuasa, nak tunjuk act. Bila dia jadi tok email, kita nak akad nikah ni, kita nak cek dulu budak ni, ngati ni, baca kunung, enggak kawan tu depan tok tua, hok dia ngapa nak jawab nikah dah, aku terimalah nikahnya, dia suruh baca kunung, dia pun nana tokah habis suruh baca apa nama ni, akhir semaya kita ni tahiyat tokah, rukuk email, rukuk Islam apa tokah. Bodoh lagu ni nak bini tak kerti. Nyak mata depan orang, aib lah kawan. Tok tua dekat suka tegak boleh menatu. Orang hebat ni habis you ni. Dah. Sekalinya aib ke tok email, Allahu akbar. Malu pak kaki kata orang. Les kita suka sangat bully orang. Setengah-setengah tok email ni kita tanya dia, kenapa tok email buat gini? Etika ni nak tunjuk kuasa apa? Pas ni tak ingat kita dah ni. Mari masjid budak. Tak pergi masjid sungguh berdenda sendiri dia ni, aku tak pergi mayam tak masjid kapu ni. Gapo punya perangai ni.
Benda mudah senang. Bagi anak, benda kahwin ni mudah. Duk main aku nikahkan aku. Allah. Kalau kata aku nikah kamu tak sah sebab tak kena. Gi ngajar tajwid atau email weh. Jangan duk nyusah orang nak bini. Ya. Susah kita. Macam-macam perangai atas dunia ni ada. Jadi kita mengatakan itu masalah yang berlaku pada kita, para jemaah sekalian. Jangan yasiru wala tu'assiru. Yang patut dipermudah diperpayahkan, yang patut diketatkan dipermudahkan. Isu aurat wanita ketat. Ni. Siapa aku tulis kitab. Dia panggil apa ni? Auratku maruahku. Bini tu email apa? Akak lengan seralik nampak juga aurat. Masalah. Jadi kita yang dimudah, yang dipayahkan, yang dipayah dimudahkan, maka kita kata inilah contoh-contoh yang cukup bahaya. Tengok ni, itulah mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengambil pendekatan yang jauh daripada kesulitan, bahkan menolak daripada diberikan penjelasan dalam perkara yang mengandungi kesamaran kerana ia boleh menimbulkan waswas dan kesusahan. Waswas. Hal ini bertepatan dengan pendapat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tulis apa? Sufyan Ats-Tsauri dengan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan kata apa? Sesungguhnya fiqh itu ialah kelonggaran hukum rukhsah yang terbit daripada ulama yang thiqah. Mana kalau ulama dipercayai, dia kata boleh benda ni, kita kata ringan. Namun hukum yang berat itu semua orang mampu boleh buat. Hak berat orang pandai belaka, tapi nak mencari keringanan yang diluluskan oleh syarak, tidak melanggar SOP syariat, itu perlu pada faqih, perlu pada orang yang fiqh. Jangan menyusahkan orang. Benda yang kita boleh senang, kenapa kita nak susah? Kita itu di antaranya. Tegasnya, terdapat beberapa nukilan yang memberikan penjelasan betapa syariat Islam merupakan syariat yang mampu dilaksanakan kerana ia satu perundangan yang mudah, penuh dengan hikmah serta mengandungi rahmat dan kebijaksanaan. Agama Islam ialah agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang sentiasa memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan kepada umatnya. Kita kata alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Tamaklah perbincangan kita, tajuk yang kita bincang hari ini, iaitulah tiga asas kemudahan dan keringanan Islam. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan bincang tentang konsep keringanan al-yusru fil Islam biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.